Cubaan suara, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Rabu. Seperti yang telah dijadualkan adalah bagi subjek akidah. Minggu lepas kita dah masuk ibadah. Jadi minggu ini giliran pada hari Rabu adalah bagi subjek akidah. Okey, boleh bawa keluar buku teks akidah tahun 5. Okey, boleh bawa keluar buku teks akidah tahun 5 dan buka muka surat 43. Muka surat 43. Kita sambung semula empat sifat wajib bagi Rasul. Kita sambung semula. Sebelum ni kita dah sentuh tentang sifat yang pertama, iaitu Siddiqun. Siddiqun yang membawa maksud kepada benar. Rasul, seorang Rasul perlulah benar. Siddiqun. Yang kedua, perlulah amanah. Amanah apa dia? Amanah adalah dalam bahasa kita jujur. Dalam bahasa kita adalah jujur. Dan kita akan sambung semula sifat wajib bagi Rasul ketiga dan juga keempat. Okey, yang ketiga adalah, sama-sama kita tengok, sama-sama tengok pada muka surat 43. Okey, at-tablighu ataupun bahasa mudahnya tabligh. At-tablighu yang membawa maksud kepada menyampaikan. Ustaz percaya kamu semua pernah dengar kan tentang jemaah tabligh. Jemaah tabligh yang selalu datang rumah, ketuk bagi salam, kemudian tuan rumah pun akan keluar dan dia akan berikan sedikit peringatan tentang akhirat, tentang Nabi, tentang Allah. Itu adalah jemaah tabligh. Jadi maksud tabligh apa? Tabligh dalam bahasa Arabnya tabligh, dalam bahasa Melayunya adalah menyampaikan. Boleh difahamkan bahawa jemaah tabligh itu, kita boleh faham bahawa mereka itu adalah jemaah tabligh, jemaah yang menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan peringatan tentang agama. Itulah lepas ni kalau jemaah tabligh datang rumah ke apa, janganlah lari, janganlah menyorok. Jumpa sekali, panggil ayah, panggil mak, kata kita dengar sikit apa yang jemaah tabligh sampaikan. Okey, baik. Kita teruskan bacaan. Tabligh menyampaikan. Okey, baik. Poin yang pertama, sama-sama kita baca. Para Rasul wajib bersifat at-tablighu, iaitu menyampaikan apa-apa yang diterima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Baik. Poin yang kedua. Tugas utama Rasul ialah menyampaikan syariat, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, yang ketiga, mereka melakukannya dengan ikhlas dan yakin terhadap kebenaran yang disampaikan. Okay, baik. Yang terakhir, keyakinan itulah yang menguatkan semangat juang mereka menghadapi segala rintangan, halangan dan cabaran serta tentangan kaum mereka sendiri untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tablighu adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul. Yang ketiga kan, sifat yang ketiga yang membawa maksud kepada menyampaikan. Menyampaikan apa? Para Rasul ini wajib menyampaikan segala apa yang mereka terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak boleh sorokkan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Mereka perlu sampaikan apa yang Allah beritahu dekat mereka kepada umat mereka. Kalau sebagai contoh, kalau Allah bagi tahu dekat Nabi, contoh ya, Allah bagi tahu kat Nabi suruh kita solat.
Jadi Nabi wajib beritahu dekat kita semua bahawa kita perlu solat kepada Allah. Kita perlu sembah kepada Allah. Itu maksudnya at-tablighu. Setiap Rasul perlu ada, wajib ada sifat tabligh. Sifat yang menyampaikan. Dan dengan keyakinan untuk menyampaikan apa yang datang daripada Allah, keyakinan itulah yang mendatangkan kepada mereka sifat juang untuk menyampaikan kebenaran. Sebagai contoh, kita boleh tengok kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada siapa? Kepada kaum kafir Quraisy. Berapa banyak nabi ditentang, dihina, dicerca oleh kafir Quraisy, tetapi Nabi tetap juga menyampaikan dakwah. Macam contohnya kisah Nabi pergi ke Taif. Taif tu dekat mana? Taif tu dia bukan dekat Mekah lah, dia berlainan. Tempat dia tu berlainan dari Mekah. Tak silap Ustaz, selatan Mekah kot. Dia di bawah Mekah dan Nabi pergi berdakwah. Nabi dibaling batu. Nabi dihina, dibaling batu, dicederakan. Nampak tak betapa orang menentang apa yang disampaikan oleh Nabi, tetapi tengok Nabi Muhammad tak pernah pun putus asa. Sampaikan Nabi Muhammad berdoa bahawa dekat Taif itu anak cucu mereka, maknanya sekarang lah, anak cucu mereka akan menjadi Islam. Dan tengok doa Nabi Muhammad dikabulkan. Tengoklah Taif tu semua orang Islam sekarang ini. Menunjukkan semangat juang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Dan ada lagi Nabi lain, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mempunyai semangat juang untuk menyampaikan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita tengok muka surat sebelah 44. Okey, baik. Dekat sini ada dalil naqli. Dalil naqli membawa maksud apa? Bukti daripada Al-Quran dan hadis bagi sifat Nabi Muhammad, bagi sifat Rasul at-tabligh. Okey, baik, sama-sama kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'alar rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sadaqallahul aliyyil azim. Suratul Maidah ayat 99. Okey, sama-sama kita bacakan maksudnya. Maksudnya, tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan. Menyampaikan. Awak semua boleh bulat. Menyampaikan ni sama dengan perkataan Arab dia apa? Illal balagh. Al-balagh, at-tabligh, al-balagh. Sama saja maksud dia. Okey, baik, kita teruskan. Perintah-perintah Allah sahaja. Dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Okey, baik. Itu adalah dalil naqli, dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Sekarang ni kita tengok dalil aqli. Rasul bersifat at-tabligh. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Yang pertama, dalil aqli. Jika Rasul tiada sifat tabligh, pasti umat-umat terdahulu dan hari ini tidak menganut apa-apa agama. Betul tak? Kalau Nabi tak ada sifat at-tabligh, sifat nak menyampaikan dari sesuatu daripada Allah, nescaya kita akan tak ada agama. Kita akan sesat. Yang ada agama hanya siapa? Hanya Rasul sajalah. Sebab dia yang terima segala berita, segala kebenaran dari Allah. Tetapi dia tak sampaikan. Cuba bayangkan kalau Nabi dan Rasul, kalau Rasul-Rasul kita, Rasul-Rasul sebelum kita, semuanya tidak ada sifat tabligh, maka kita hari ini tak akan ada agama. Sebab kita tak pernah dengar pun tentang agama Islam. Sebab Nabi tak sampaikan. Itu contoh. Kalau katakan Nabi tak ada sifat at-tabligh. Okey, baik. Kita tengok yang kedua. Sedangkan kita tahu manusia terdahulu hingga kini menganut pelbagai ajaran dan syariat
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul pilihan. Okey, kita teruskan lagi. Yang ketiga, sama ada syariat Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi ini dia membawa syariat yang berbeza-beza, tetapi daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam Nabi Isa kan. Orang kata dia membawa agama Kristian. Ya, memang betul, tapi sebenarnya nama agama Kristian, nama Kristian itu hanya timbul selepas Nabi Isa diangkat ke langit, lama dah barulah ada timbul nama Kristian. Sebenarnya Nabi Isa punya agama bukannya nama Kristian. Kristian itu baru timbul namanya setelah lama Nabi Isa diangkat ke langit. Cumanya kita tahulah Nabi Isa membawa agama yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pula, nama agama Nabi Ibrahim adalah agama Hanif. Cumanya selepas itu agama Hanif telah dipesongkan setelah kewafatan Nabi Ibrahim lama dulu. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam, memansuhkan syariat yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah telah memansuhkan, telah menolak segala ajaran yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelum ini. Katakan agama Nabi Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, iaitu agama Hanif. Setelah datangnya agama Islam, agama Hanif tadi tu dah tak valid dah tak boleh pakai dah. Sebab agama Islam adalah agama yang paling benar sekarang ini. Sebabnya nama agama Hanif pun waktu Nabi lahir pun sudah sedikit sesat. Jadi kedatangan Nabi Muhammad membawa Islam telah memansuhkan agama-agama sebelum dia. Okey, baik. Kita teruskan muka surat 45, kesimpulan bagi sifat at-tablighu. Kesimpulan, para rasul sentiasa menyampaikan segala ajaran, peringatan, hukum-hukum, berita gembira dan berita buruk kepada seluruh umatnya. Ekoran daripada itulah Islam tersebar luas ke setiap pelosok benua dengan cepat. Disebabkan adanya sifat at-tablighu ni dekat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan agama Islam tersebar luas. Bukan hanya di tanah Arab, bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah, tetapi agama Islam tersebar ke seluruh dunia. Dan disebabkan itu juga, disebabkan Nabi dan disebabkan para sahabat Nabi yang mencontohi sifat Nabi at-tablighu, maka tersebarlah Islam. Bukan hanya sahabat Nabi yang orang ulama-ulama dulu pun semua mengikut sunnah Rasulullah, iaitu menyampaikan sesuatu kebaikan kepada manusia, maka tersebarlah agama Islam. Okey, baik, kita teruskan lagi muka surat 46. InsyaAllah kita akan cuba habiskan tajuk ini. Okey, baik. Sifat wajib bagi Rasul yang keempat ialah al-fatanah. Al-fatanah membawa maksud apa? Membawa maksud kepada bijaksana. Rasulullah, salah satu sifat wajib bagi Rasulullah adalah bijaksana. Yang pertama tadi yang sebelum ni kita belajar adalah siddiqun, membawa maksud benar. Yang kedua, sifat wajib bagi Rasulullah apa dia? Selepas siddiq, amanatun. Amanatun yang membawa maksud kepada jujur. Yang ketiga apa dia? Baru je kita belajar tadi. Okey, tadi siddiq, amanah, tablighun. Yang membawa maksud kepada
menyampaikan. Dan yang terakhir adalah sifat wajib bagi Rasul yang terakhir adalah al-fatanah, iaitu maksud kepada bijaksana. Okey, baik, kita baca sikit teks dia. Okey. Al-fatanah bermaksud bijaksana dalam memberi keterangan dan berhujjah bagi menegakkan kebenaran dan mematahkan hujjah pihak lawan. Okey, yang kedua, Rasul juga mestilah cepat memahami apa-apa yang disoal dan ditanya oleh umatnya. Dan yang terakhir, Rasul juga perlu bijaksana dalam mencari jalan atau strategi untuk menghadapi tentangan, cabaran serta tegas dengan pegangannya. Okey, baik. Seperti yang kita sedia maklum, Nabi Muhammad dia orang yang tak boleh baca, buta huruf kita panggil. Tetapi walaupun buta huruf Nabi Muhammad SAW, sebenarnya Nabi Muhammad adalah orang yang bijak, biarpun dia tak boleh membaca. Bukti dia apa? Bukti yang menunjukkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita bijak, buktinya banyak sangat. Apa bukti dia? Contohnya di dalam perang, strategi yang disusunkan oleh Rasulullah SAW telah membawa kejayaan kepada umat Islam. Kalau orang Islam masa itu kalah, bukan disebabkan oleh rancangan Rasul, tetapi disebabkan oleh kesilapan tentera Islam waktu itu tidak mendengar kata-kata Rasulullah SAW. Tetapi sebenarnya Rasulullah SAW ini, biarpun dia seorang yang buta huruf, tetapi dia mempunyai akal yang cergas, bijaksana. Fatanah. Nabi ni memang sangat bijak. Okey, baik, kita teruskan lagi. Ini tadi muka surat 46, kita teruskan kepada muka surat 47. Okey, kat sini ada dalil naqli dan juga dalil aqli. Sama macam waktu kita belajar tentang tabligh tadi. Okey, baik, kita tengok. Sama-sama kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Sadaqallahul aliyyil azim. Surah apa? Suratul An'am. Ayat berapa? Ayat 83. Okey, baik, kita baca maksud dia. Maksudnya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghalangkan kaumnya. Bukan setakat Nabi Muhammad, Nabi-Nabi sebelum ini pun semuanya adalah bijaksana. Sebagai contoh, dalam surah ini memberi contoh kepada kisah Nabi Ibrahim. Betapa bijaknya Nabi Ibrahim sampaikan kaum dia pun terpedaya. Siapa ingat kisah dia? Kisah Nabi Ibrahim memusnahkan patung-patung berhala. Selepas dah musnahkan, Nabi Ibrahim buat apa? Nabi Ibrahim ambil kapak yang dia buat untuk hancurkan patung-patung tadi, dia letakkan pada satu patung saja yang selamat. Dia letakkan dekat tangan patung yang selamat tadi tu. Kemudian kaum dia pun datang, kaum dia kata, "Ya Ibrahim, engkau ke yang menghancurkan patung-patung sembahan kita?" Nabi Ibrahim pun kata, "Tidak. Aku tidak ada kapak, aku tak ada penukul pun. Cuba kau tengok, ada satu patung yang selamat, dia yang pegang tukul. Kau kena salahkan dia. Kenapa salahkan aku?" Jadi, kaum Nabi Ibrahim pun kata, mana boleh? Patung mana boleh bergerak? Macam mana dia boleh? Mana dia mampu nak hancurkan patung-patung yang lain? Masa itu Nabi Ibrahim pun tackle. Dah kamu tahu kenapa dia tak boleh bergerak? Kenapa dia tak mampu buat apa-apa? Tapi kamu sembah buat apa? Dekat situ dah nampak dah kebijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, baik, kita teruskan lagi. Tadi adalah dalil naqli, kita teruskan kepada dalil aqli. Dalil dari sudut akal. Okey, baik, kita baca sama-sama. Rasul perlu bijaksana dalam menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan jalan, cara
atau idea yang bernas supaya tugas berdakwah menjadi mudah dan lancar. Sirah Rasul terdahulu juga telah membuktikan tanpa akal yang bijaksana, dakwah mereka pasti tidak akan berjaya. Kalau para rasul, para nabi ni tak bijak, dah lama dah agama Islam terutamanya tidak akan tersebar. Sampaikan kita pun peluk Islam, betul tak? Okey, baik. Kita teruskan kepada kesimpulan. Okey, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan bagi 4 sifat wajib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca sama-sama kesimpulan. Sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa baginda seorang yang bijak dan dapat memberi hujjah yang kuat. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Sehinggakan kata-kata baginda, yang ini kita panggil sebagai hadis, menjadi hujjah yang kuat hingga hari akhirat kelak. Ia sepatutnya menjadi satu sifat yang boleh diikuti oleh semua orang, semua umat Islam di dunia ini. Okey, baik. Kita dah selesai 4 sifat wajib bagi Rasul. Jadi sekarang ini Ustaz nak awak buat apa? Mudah saja. Boleh rujuk pada muka surat 49. Kat situ ada aktiviti kan? Okey. Jadi Ustaz nak kamu salin semua ni soalan dia. Okey. Salinkan dalam buku tulis akidah. Kemudian awak kena buat. Ikutlah sebiji-biji. Contohnya dekat atas ni kan. Baca dan padankan sifat wajib bagi Rasul. Dia bagi dua jenis. Sebelah kanan untuk bahasa Arab, sebelah kiri untuk bahasa Melayu. Jadi kamu kena suaikan mana satu sifat yang sepadan dengan maksud dia. Okey, yang ini kena salin semula dan juga buat dalam buku tulis ya. Okey, yang kedua, yang ini, yang bawah dia. Okey, nyatakan betul atau salah pada pernyataan di bawah ini. Okey, baik. Cuba kita baca sama-sama. Nombor 1, bercakap benar membawa kebaikan. Betul atau salah? Kamu yang tentukan. Baik, yang kedua, Rasul tidak menyembunyikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Rasul tidak mempunyai akal yang cerdas. Rasul tidak mempunyai akal yang cerdas. Betul ke salah? Kalau kamu rasa betul, kamu write. Kalau kamu rasa salah, kamu letakkan dalam kotak. Baik, kita teruskan lagi. Nombor 4. Rasul seorang yang sabar. Betul ke salah? Letakkan jawapan kamu dalam kotak. Dan yang kelima, amanah adalah sifat wajib bagi manusia. Amanah sifat wajib bagi manusia ke sifat wajib bagi Rasul? Kamu yang tentukan betul ataupun salah. Okey, jadi aktiviti ini Ustaz nak kamu salin semula, semua sekali ya. Kemudian jawab juga dalam buku tulis Akidah tahun 5. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.